Jangan lupa subscribe guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semua. Apa khabar? Dah sarapan? Okey, hari ni kita akan teruskan lagi pembelajaran kita untuk subjek TMK. Sebelum tu, saya nak ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada anda yang telah siapkan tugasan saya pada minggu yang lepas. Dan bagi mereka yang tidak menyelesaikan tugasan saya, anda boleh juga menonton video yang telah saya hasilkan supaya anda tahu apa yang kita akan belajar pada minggu lepas. Dia bersambung dengan aktiviti pada minggu ini. Okey, so kita akan pergi kepada satu persatu. Tetapi sebelum tu, jangan lupa untuk isikan kehadiran kelas anda pada pagi ini. Okey, alright. Okey, kita pergi kepada, masih lagi dalam tajuk pengaturcaraan, tapi kita pergi kepada 1.2, iaitu membuat perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan dalam aturcara komputer. Okey, kalau yang lepas kita dah tahu apa dia aturcara komputer, kan? Kita buat, awak pun dah senaraikan apa perkakasan-perkakasan yang ada di dalam rumah anda yang ada pengaturcaraan komputer, dan mana yang ada yang buat kesalahan, saya dah tegur dan saya dah suruh dia buat pembetulan, dan bila dia buat pembetulan, baru dia dapat jawapan yang betul. Okey, maksudnya apa barang atau perkakasan yang ada komputer benam, yang bila kita setkan dia berfungsi. Okey, itu dalam bahasa yang lebih mudah yang awak boleh faham. Okey, sesuatu perkakasan yang kita setkan dia boleh melakukan kerja, dia boleh buat benda yang contoh kita nak basuh baju, kita masukkan baju dalam mesin basuh, kita letak sabun, kita letak air, dan bila kita tekan start, bila kita tekan butang mula, mesin basuh kita pun bergerak dan membasuh baju kita sehingga selesai dan kita boleh sidai. Itu kita namakan pengaturcaraan, tetapi dia menggunakan pengaturcaraan mesin basuh. Okey, so hari ini kita akan sambung dengan membuat perkaitan pula langkah-langkah aktiviti harian. Contohnya, anda pergi ke sekolah. Langkah-langkah anda pergi ke sekolah. Macam mana anda pergi ke sekolah? Daripada bangun pagi. Masa sekarang ni memang awak tak pergi sekolah, tapi sebelum kita diserang pandemik COVID ni, macam mana awak pergi sekolah? Bangun pagi, lepas tu mandi, lepas tu solat, lepas tu pakai baju, lepas tu anda sarapan, lepas tu anda bergerak pergi ke sekolah, menaiki bas ke, menaiki kenderaan sendiri ke, maksudnya ibu atau ayah yang hantar ke, atau berjalan kaki ke, menaiki truk ke, dan sampai ke sekolah. Itu adalah langkah-langkah aktiviti harian kita. Tetapi sekarang kita nak buat langkah-langkah tersebut dengan menggunakan aturcara komputer. Bagaimana benda tu berlaku? Okey, kita tengok apa dia sebenarnya yang kita cari. Okey, langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan. Apa tu dia? Saya letak gambar dulu. Apa yang awak faham? Ada gambar orang pergi dekat kaunter tiket, ada gambar mesin air mungkin, ada gambar
Printer, apa dia sebenarnya? Okey. Yang pertama, setiap aktiviti harian kita memerlukan langkah tertentu mengikut urutan. Awak contoh nak pergi pasar, mestilah ada senarai dia. Lepas tu menaiki kereta, lepas tu sampai ke pasar raya, lepas tu pilih-pilih barang dan kemudian membayar dia dan kemudian balik. Itu langkah-langkah dia. Yang kedua, langkah-langkah tersebut perlu diuruti supaya hasilnya diperolehi. Kalau awak dah buang dah buang satu langkah, dah tak boleh nak selesaikan, tak tahu apa yang berlaku. So kena step by step. Okay. Kemudian hal ini sama dengan set arahan atau cara komputer. Contoh aktiviti harian yang berkaitan dengan atau cara komputer seperti berikut. Okey, kita tengok. Membeli minuman panas di mesin layan diri. Okey, maksudnya awak beli air. Air panas ke air sejuk? Saya bagi contoh air panas kan. Air panas ke air sejuk? Awak pergi kat mesin, nanti dia keluar air. Bagaimana cara dia? Mestilah awak kena masukkan duit. Adakah awak pergi je kat mesin, saya nak air? Belum lagi ada yang mesin macam tu ya. So mungkin anda yang akan menghasilkannya. Mana tahu satu hari nanti, rupanya Abza menghasilkan mesin air yang hanya kita bercakap je, saya nak air fresh orange. So air fresh orange pun keluar hanya menggunakan suara. Sekarang ni macam mana kita nak beli air tu dekat mesin sekarang? Mestilah kita masukkan duit, kemudian kita buat pilihan kan, dan airnya keluar. Right? Membeli tiket LRT dari pesen tiket layan diri. Sama juga maksudnya. Mesin layan diri tu dia tak ada orang. Dia mesin. Kita masukkan duit. Kita kata nak pergi mana? KLIA. So, kita masukkan duit berapa dia tulis kat situ? RM5. Masukkan duit RM5. Keluar tiket. Itu maksud dia. Kemudian menyalin dokumen menggunakan mesin penyalin. Apa tu? Ini scanner. Okey, dalam bahasa orang putih, dia scan. Kita scan sebab dia menyalin. Scan, nanti dia keluar. Itu pun sama. Okey, maksudnya kita tak adalah letak je benda tu, ataupun mesin photostat, letak je benda tu, dia keluar sendiri. Tak ada. Mesti kita nak tekan function. Kita nak size A4 ke, kita nak size B5 ke, nanti nak size A3 ke, kita dah set. Nak 5 keping ke, nak 1 keping ke, dan kita tekan start button, dia keluar. Okey. Begitu juga dengan mencetak dokumen menggunakan mesin pencetak, iaitu printer. Awak nak cikgu-cikgu bagi latihan, awak nak print. Adakah awak pergi je kat printer? Printer, saya nak awak printkan saya ni dokumen yang cikgu Mai bagi. Adakah macam tu? Tidak. Kita masukkan, pasangkan wire dekat printer, mungkin daripada telefon pergi ke printer ataupun daripada laptop pergi kepada printer. Kemudian kita set up, kita nak berapa keping, itulah yang kita buat. Itu yang kita namakan komputer benang, pengaturcaraan langkah-langkah mencetak bahan. Okey, tak ada kita pergi kat situ kita cakap je, tak ada. Kita ada step by step. Ataupun tak ada perisiannya, tiba-tiba awak terus cocok wire daripada laptop pergi kepada printer. Awak pun cakap, printer ni rosak sebab tak boleh beroperasi. Sebenarnya awak tak install pun printer tu dalam desktop awak atau komputer awak atau handphone anda. So tak bolehlah dia nak akses benda tu, dan dia tak bolehlah nak mencetak. Okey, saya harap anda jelas. Alright, tengok apa lagi yang seterusnya. Contoh saling kait antara
antara tindakan kita dengan atau cara komputer semasa membeli minuman di mesin layan diri. Okey, maksudnya saya beri satu contoh. Apa kaitan dan tindakan kita dengan atau cara komputer semasa kita membeli minuman di mesin layan diri? Macam mana kita nak selesaikan? Okey, ni contoh mesin layan diri. Okey, tu dia punya susur langkah-langkah. Apa yang perlu kita buat? Yang pertama, kita masukkan duit berdasarkan harga minuman. Betul? Kalau air Coca-Cola RM1, masukkanlah duit RM1. Kalau air mineral 50 sen, masukkanlah air mineral 50 sen untuk air mineral. Jangan pula awak masukkan 50 sen tapi awak nak beli air soya. Air soya tu harga RM1.20, dah tak cukup. Jadi dia tak boleh accept nanti. Okey, kemudian buat pilihan jenis minuman. Kemudian tekan button minuman pilihan. Kita dah masukkan duit, kita pun buat pilihan dan kita tekan button tersebut. Mesin menjatuhkan minuman di ruang terima. Kemudian air minuman kita pun keluar dekat belah bawah kan, untuk kita punya air yang kita telah pilih. Okay, kemudian itu daripada kita pergi kepada mesin. Bagaimana pula mesin tu terima? Mesin tu dia nak terima awak punya permintaan. Okey, bila awak masukkan duit, mesin pun terima. Kemudian awak menyatakan jenis minuman berdasarkan jumlah duit yang dimasukkan. Mesin ni dia pandai kan? Awak masukkan 50 sen, dia akan terangkan nombor yang 50 sen saja. Air yang 50 sen, air yang RM1.20 semua dia tak onkan button. Okey? So berapa yang anda masukkan, itulah yang akan mesin tu terima. Kemudian dia terima arahan pilih jenis minuman. Awak tekan air soya, dia pun terima air minuman. Kemudian mesin tu akan laksanakan langkah pemilihan minuman yang dipilih. Kemudian keluarkan minuman yang dipilih. Mesin tu pun keluarkan minuman. Lepas tu dia akan pulangkan baki wang jika ada. Okey, sekarang anda faham tak bagaimana cara untuk kita membeli minuman di mesin layan diri? Okey, dan apakah langkah-langkah lain yang anda rasa boleh kita buat sebagai aktiviti harian kita? Contoh, basuh baju, kan? Lagi apa? Anda pergi photostat barang ataupun salin dokumen. Itu semua ada langkah-langkah dia. Okey, saya rasa setakat itu dulu untuk hari ini. Dan saya ada sertakan link soalan untuk anda jawab dalam grup WhatsApp dan grup Telegram. So anda boleh jawab. Saya bagi Google Form untuk kali ini, so awak tak payah susah untuk tulis. Untuk salin semula ke tak perlu, hanya isikan saja jawapan dalam Google Form dan kemudian saya akan terima. Awak tak perlu screenshot, awak tak perlu bagi markah kepada saya, sebab saya boleh cek secara automatik. Jadi kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan untuk tajuk yang lain pula. Assalamualaikum. Bye.